Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A-game. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami, sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan hidup ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan
hidup di dunia dan di hari akhirat. Ya mujibas sa'ilin, permudahkanlah urusan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Lapangkanlah dada dan terangkanlah hati kami untuk memahami isi pengajaran. Hiasilah diri kami dengan adab kesopanan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Segarkanlah badan kami dengan kesihatan yang berpanjangan. Dan berkatilah hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berlindung dengan kalimah-Mu yang sempurna daripada segala keburukan yang melanda. Lindungilah kami ya Allah dari wabak COVID-19 yang sedang mengganas di seluruh dunia. Hindarilah kami semua dari musibah ini sehingga kami dapat menjalankan segala aktiviti sebagaimana biasa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam #09educators, salam sayang untuk semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Baik, Alhamdulillah. Pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, dapat kita bersama-sama dalam satu program khas yang dianjurkan oleh Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Baik, sebelum kita meneruskan program sokongan emosi pada hari ini, ingin saya sampaikan matlamat ataupun tujuan utama kita menganjurkan program pada hari ini adalah bertujuan untuk memberi sokongan emosi khususnya kepada guru-guru di negeri Perlis dan juga guru-guru di seluruh Malaysia yang sedang berhadapan dengan PDPR, di mana saya yakin dan saya percaya semua rakan-rakan guru di luar sana telah membuat yang terbaik, mempelbagaikan kaedah pengajaran yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program sokongan emosi yang kita anjurkan ini akan dijalankan secara berkala, di mana kita mempunyai 3 siri program dengan tajuk yang berbeza dan juga panel jemputan yang berlainan supaya kita dapat sama-sama menggembeling usaha, menggembeling tenaga, memberi sokongan emosi kepada guru-guru sekalian. Baik, saya Puan Nurul Najwa binti Saidon, Kaunselor Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama untuk mengupas ataupun membincangkan satu tajuk iaitu self-care. Okey, bersama-sama saya pada hari ini Dr. Khairunisa binti Harun merupakan pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Okey, baik. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan daripada pihak kami. Baik. Doktor sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Doktor, apa kata sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengupas tentang self-care ni, apa kata kalau kita tengok sedikit sorotan video pandangan umum tentang PDPR ini, doktor? Boleh ya? Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan beberapa sorotan video pandangan umum tentang PDPR ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azirah daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Saya merupakan seorang penjawat awam, frontliners dan juga ibu pada 4 orang anak lelaki, di mana 2 orang daripada mereka merupakan pelajar sekolah menengah dan 2 orang lagi pelajar sekolah rendah.
berkaitan dengan PDPR ni, saya akui ia telah memberi kesan yang agak ketara bagi kami sebagai penjawat awam yang sedang bekerja, dan juga ia telah menjadikan suasana begini agak mencabar bagi kami. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya ingin melihat PDPR ini dari pandangan yang positif. Sebagai ibu bapa, kita haruslah ubah mindset kita dan juga lebih fleksibel dengan keadaan pembelajaran pada masa kini yang memangnya tidak pernah dialami oleh kita ataupun guru-guru maupun anak-anak sebelum ini. Jadi saya percaya orang yang cemerlang adalah orang yang fleksibel. Sebagai seorang ibu bapa, kita perlulah berubah mengikut keadaan yang berlaku pada masa sekarang. Seterusnya, kita hendaklah meluangkan masa kepada pembelajaran anak-anak apabila kita mempunyai masa lapang. Dan saya percaya untuk cari masa lapang tu memang agak sukar. Oleh itu, kita hendaklah setkan di awal bila masa kita untuk bersama dengan anak-anak dalam sesi pembelajaran mereka. Contohnya, bagi saya akan memastikan waktu rehat saya iaitu pada waktu tengah hari, dan masa sejam saya akan pulang ke rumah, dan pada masa itu saya akan menyimaklah dengan secepat mungkin kerja sekolah anak-anak dan mengajar sekiranya ada pelajaran yang tidak difahami. Oleh itu, saya dapat submitlah kerja sekolah anak-anak dalam masa yang ditetapkan oleh guru. Seterusnya, kita perlulah pastikan alat-alat yang mencukupi berada bersama dengan anak-anak. Contohnya macam buku teks ataupun kerja latihan yang sudah diberikan ataupun yang diambil di sekolah bersama dengan anak-anak di rumah. Dan saya percaya semua guru telah menghasilkan bahan pengajaran yang berkaitan dengan buku teks dan juga silibus yang sepatutnya diajar pada masa kini. Dan yang paling penting, alat seperti laptop dan juga telefon yang digunakan oleh guru untuk berhubung dengan anak-anak perlulah juga disediakan. Dan yang penting juga ibu bapa perlu menyediakan talian internet lah sekiranya berkemampuan. Okey, sebagai ibu bapa kita perlulah banyak bersabar seperti mana guru-guru bersabar dengan anak-anak kita. Ini kerana saya percaya psikologi anak-anak untuk belajar memang memerlukan keadaan yang sepatutnya. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah, bolehlah terus berbincang dengan guru-guru, dan tidak perlulah untuk meninggikan ego kita dengan guru-guru yang mengajar anak-anak kita di rumah. Okay, akhir sekali saya rasa ibu bapa perlulah mengubah diri dan sentiasa berfikiran positif, kerana aura sedemikian memang diperlukan oleh anak-anak dan memang akan dirasai oleh anak-anak sekiranya ibu bapa mempunyai fikiran yang positif. Yang tu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cikgu daripada SMK Derma, mengajar subjek sains komputer dan juga pendidikan Islam. Okey, sains komputer saya mengajar tingkatan 5 dan pendidikan Islam tingkatan 1 dan 2. Okey, pada pendapat saya PDPR ni boleh dilaksanakan walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi tak samalah dengan kita belajar secara bersemuka. Tetapi sebagai cikgu, kita akan buat yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Kita sebagai cikgu terpaksa kena belajar beberapa software untuk kita nak mahirkan penggunaan Google Meet, kemudian penggunaan Telegram yang memudahkan pelajar kita dan kita untuk berinteraksi dengan para pelajar. Okey, kemudian untuk anak-anak kita pula yang PDPR di rumah ni, kita terpaksa sediakan device yang sesuai untuk mereka ikut kelas masing-masing. Okay, dan juga kita kena ada jadual, okay, supaya anak-anak kita ni tak terlepas kelas. Sebab kita pun ada kelas kita yang kita kena mengajar, dan anak-anak ada kelas mereka yang mereka kena masuk dan sebagainya. Okey, saya rasa ada kebaikannya PDPR ni. Cikgu-cikgu terpaksa explore pelbagai benda, dan pada mulanya mungkin
kita rasa benda ni susah, tapi lama-lama kita rasa benda ni makin seronok. Okey, makin seronok kita explore benda baru. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fiza binti Hassan. Saya suri rumah sepenuh masa. Saya mempunyai 5 orang anak, di mana 4 orang mengikuti kelas secara PDPR. 2 di sekolah menengah dan 2 di sekolah rendah. Okey, apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah kelebihan saya sebagai suri rumah mengendalikan anak yang mengikuti kelas PDPR. Okey, yang pertama saya dapat lihat saya dapat menguruskan masa anak sepenuhnya, di mana menguruskan masa makan mereka, menguruskan masa kelas mereka, masuk kelas on time, tidak skip walaupun satu kelas, di mana saya boleh tengok menyusun kelas-kelas anak setiap orang lah, menyusun setiap seorang kelas anak supaya tidak tercicir satu kelas sekalipun. Okey, yang kedua saya dapat melihat secara direct, secara terus bagaimana anak saya berkomunikasi dengan guru-guru kelas terhadap subjek-subjek mereka lah. Mungkin saya tengok dari saya dapat lihat dari segi respon, dari segi soal jawab, menjawab soalan, saya dapat direct melihat anak-anak saya memberi respon terhadap setiap soalan yang cikgu-cikgu kemukakan lah. Yang ketiga, saya dapat melihat bagaimana teknik kaedah guru menyampaikan subjek-subjek tersebut. Adakah mudah bagi anak-anak, terutamanya anak saya bersekolah rendah, memahami cara penyampaian yang disampaikan oleh guru. Sekiranya saya ingin mengutarakan pandangan atau pendapat, saya akan terus berurusan dengan guru tersebut atau pihak sekolah untuk sama-sama berbincang ataupun berbincang mengenai cara kaedah tersebut sama ada boleh ditambah baik ataupun kita memperbagaikan kaedah. Sebagai suri rumah, saya mendapat dapat lihat semua itu secara direct, dan saya boleh mengenali guru-guru anak-anak saya, setiap subjek yang dia pelajari. Okey, dari segi kekangan pula, setiap bila mengadakan kelas secara PDPR ni, yang pertama saya dapat lihat dari segi kemahuan. Apabila kemahuan kita tidak mahu, maksudnya kita tak nak melibatkan diri kita dengan anak, mungkin itu mendatangkan masalah kepada anak kita. Yang kedua, dari segi kemahuan anak tu sendiri. Kalau anak kita tidak mahu mengikuti kelas PDPR, itu pun menjadi masalah kepada kita sebagai parent dan juga pihak sekolah. Bila anak sendiri tidak mahu. Yang kedua, dari segi kemampuan. Kemampuan maksudnya adalah dari segi kemampuan kita sebagai parent dalam menyediakan gadget terutamanya. Mungkin laptop, mungkin internet line kan, ataupun dari segi handphone dan sebagainya. Jika kita tidak ada kemampuan tersebut, itu juga akan mendatangkan masalah kepada anak kita. Yang ketiga, saya dapat lihat dari segi komunikasi. Jika anak kita sukar untuk berkomunikasi dengan kita dalam rumah dan juga berkomunikasi dengan guru, itu sangat mendatangkan masalah. Yang kedua, komunikasi antara kita sendiri, pihak ibu bapa dengan pihak sekolah. Jika kita tidak mahu mengambil kira dari segi komunikasi, dari segi kepentingan komunikasi dengan guru, maka itu juga akan mendatangkan masalah, kerana kita tak tahu apa masalah anak kita di sekolah, bagaimana mereka dapat menerima pelajaran secara PDPR. Kita tidak mahu tahu dan kita tidak mahu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Itu juga antara kekangan-kekangan yang saya yang mungkin akan dihadapi oleh pihak parent semasa anak mengikuti PDPR. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Okey, itu sebenarnya doktor, kita dapat lihat pandangan daripada beberapa pihak daripada sudut yang berbeza. Kita ada daripada frontliner, kita ada juga daripada cikgu sendiri yang berhadapan dengan situasi ini, dan juga kita ada suri rumah yang terpaksa menguruskan rumah dan juga anak-anak dia semasa PDPR. Boleh tak doktor bagi sedikit ulasan tentang pandangan mereka tu tadi, doktor? Dari pandangan doktor lah. Okey, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Najwa lah selaku moderator bagi slot kita pada pagi ni.
Okey, jadi sebenarnya saya juga ambil kesempatan ni untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada inisiatif sektor psikologi dan kaunseling sebenarnya dalam usaha untuk memberi sokongan emosi secara berterusan. Macam tadi Cikgu Najwa cakap, bukan ini adalah satu siri. Maksudnya siri-siri yang seterusnya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baguslah dalam kita nak bagi mental support untuk cikgu-cikgu yang juga saya yakin pada saat ini adalah frontliner untuk kita semua juga. Alright? Okay, so kalau kita tengok tadi pelbagai angle. Mula sebenarnya saja saya nak share apa dia tu, saya ni bila di-approach oleh tim dari sektor psikologi kaunseling ni, bila Cikgu Najwa suruh kita bagi support emosi dekat guru-guru, cikgu-cikgu, saya pun fikir insya-Allah saya pun sebenarnya perlu juga support emosi ni. saling support menyapa lah. Saling support menyapa. Jadi sebenarnya dengan perkongsian kita ni sebenarnya sama-sama kita bantu dalam usaha untuk sebenarnya untuk bantu anak-anak kita dan juga cikgu dan juga semua yang berada dalam pandemik ni lah. Okey, jadi kalau kita tengok tadi sama-sama kita saksikan 3 angle yang different. Tapi kita tengok ini adalah PDPR fasa kedua dah, 2.0. Jadi kita tengok lebih kepada ketiga-tiga tu kita nampak dah ada solution. Betul. Disebabkan oleh kekangan. Nak dibandingkan dengan yang mula tahun lepas kan doktor? Betul. Jadi kalau kita tengok satu persatu, yang first tadi frontliner, kita kata. Jadi kalau kita tengok frontliner tadi pun apa yang word yang disebut tadi adalah sentiasa kena berfikiran positif. Betul. Jadi maksudnya positif ni sebenarnya dia adalah keyword lah untuk apa-apa sahaja. Itu pun salah satu self care sebenarnya kan? Itu adalah self care. Saya rasa kalau kita ulas 3 video tadi tu dah lengkap dah sesi kita ni. Jadi apa dia tu, yang first tadi kita tengok dari segi positive point dia adalah mesti berfikiran positif. Kalau kita tengok whatever kita punya occupation ke apa ke, dalam menjayakan sesuatu, bukan saja PDPR, dalam usaha untuk menyokong, contoh macam kalau kita tengok sekarang ni vaksin lah, apa dia tu, dalam SOP lah sebenarnya kena berfikiran positif tu. Okey, kalau kita tengok dari segi cikgu tadi, walaupun kita tengok word cikgu tadi saya duk kira ada 3 terpaksa. Tapi terpaksa maksudnya cikgu tu dalam usaha untuk adaptasi apa yang terbaik, metod yang terbaik untuk anak-anak, untuk student, dan dia akan dia tu come out dengan what is the solution, the best solution, teknik pengajaran yang terbaik. Maksudnya cikgu tu sebenarnya dah cuba sedaya upaya dah. Terpaksa buat lagu ni, terpaksa buat lagu tak ni. Tak boleh A kita B kan. Jadi maksudnya ada dah kaedah untuk untuk kita kata menyelesaikan apa yang masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga kita tengok, saya yakin dalam kalangan suri rumah sebenarnya apa yang diketengahkan tadi sebenarnya positif sahaja. Saya duk assume mestilah suri rumah kata kalut kan, kalut jadi makcik kantinnya. Kalau kita cuti 2 hari pun pada kita katakan dari pagi nak kena serve makan. Tapi tengok tadi suri rumah tu sangat positif, yang mana dia siap bagi lagi dekat kita key point. Maksudnya macam mana nak bagi berjayanya anak-anak, mesti sokongan dari ibu bapa. Saya nampak kat situ peranan doktor, peranan ibu bapa itu sendiri. Saya yakin sebenarnya bukan saja sepatutnya ketika PDPR. Inilah sebenarnya peranan yang patut dimainkan sewaktu pembelajaran fizikal pun. Bukan saja cikgu tu bila diajak habis dekat sekolah, balik itu kita let go saja, tak boleh. Sebenarnya dia ada peranan. Saya nampak parents yang ketiga tu sangat motivated, sangat committed dalam usaha untuk nak bagi anak-anak berjaya, anak-anak dia tu mengikuti PDPR dengan ni kan doktor. Betul. Jadi itu pandangan saya untuk bagi soalan Cikgu Najwa tadi. Okey, terima kasih doktor. Maksudnya kita sebenarnya nak tengok daripada pelbagai sudut doktor. Semua orang bagi saya ada kekangan sendiri kan doktor. Tapi kadang-kadang bila kita tengok dari sudut yang berbeza, kita akan merasakan bahawa orang lain pun menghadapi situasi yang sama macam kita kan doktor. Okey doktor, sebenarnya kan bila kita sebut tentang sokongan emosi, apa sebenarnya emosi itu doktor? Pandangan doktor. Alright. Apa maksud emosi itu sebenarnya doktor? Okey, jadi sebenarnya emosi ni dia
perkataan asal dia main dari perkataan Perancis sebenarnya. Doktor tak reti lah nak sebutkan. Mungkin emotion juga. Tapi dia bermaksud keluar. Keluar. Jadi apa yang keluar sekarang ni bila kita beremosi? Perasaan kita. Ya, jadi itulah yang dikeluarkan. Jadi emosi ni perasaan lah sebenarnya. Bila kata kita ada sediakan sikit slide untuk apa dia tu kita sama-sama share lah. Okey, bila diumumkan saja sekolah ditutup. Ya. Pelbagai reaksi. Betul. Mungkin pelbagai sudut lah, pandangan macam-macam lah kan. Pandangan pelbagai. Cikgu sendiri. Mungkin cikgu yang expect dia adalah nak buat yang terbaik sewaktu fizikal dan buka sekolah sat saja tutup balik. Jadi dia akan rasa macam Allah frasnya, geramnya. Fras tu maksudnya emosi dia lah. Emosi dia, apa yang dia keluar. Apa perasaan dia bila diumumkan sesuatu benda. Jadi rasa macam Allah Akbar, nak kena start balik. Kecewa kan? Kecewa. Ada juga yang cikgu fikir okey juga sebenarnya. Kalau tidak pagi-pagi nak kena bersiap kan. Gosok baju, gosok baju. Lah ni hanya gosok tudung dengan baju je. Bawah kan, tak payah. Kan? Kasut tak payah fikir nak pakai kasut apa, betul tak kan? Betul. Bahkan kalau kita tengok pakai kaftan kot dalam, kot dekat luar pun boleh. Tapi saya tak pakailah kaftan hari ni. Okey, jadi maksudnya pelbagai reaksi dan ada yang positif. Kita kata maksudnya okeylah nak buat macam mana kalau buka sekolah pun sebenarnya berisiko. Hari tu kita dah rasa dah apa dia tu, kita pun sebenarnya rungsing bila pergi sekolah waktu duk buat fizikal dalam keadaan kes duduk naik. Itu adalah view from apa dia tu cikgu. Tapi sebenarnya kita tengok bila reaksi-reaksi ni kita kena tengok yang banyak sikit positif. Bila environment kita positif, kita pun jadi macam shock. Aura tu ada. Aura tu mai. Saya tengok, saya memang tak tahan bila tengok apa dia tu share ni. Cikgu Najwa ada perasaan. Aware tak? Yang waktu first apa dia tu PDPR. Yang mana saya rasa macam dalam usaha kekangan cabaran duk tengah buat video ni ada juga humor sense dekat situ yang menyebabkan hilang rasa tu. Kalau siapa yang belum tengok, saya rasa ayam berkokok tu kan? Ayam berkokok. Ya, ingat, saya ingat. Okey. Satu ayam berkokok, satu lagi cikgu ni sebab dia orang Kelantan, word dia tu bila ayam berkokok dia tak tahan sangat, dia sebut perkataan nate aja. Jadi macam yang tu ada jadi macam unsur humor. Jadi maksudnya walaupun kekangan, dia output dia tu adalah keseronokan sebenarnya. Okey. Itu pun sebenarnya dah self care tu sebenarnya. Self care juga. Ya, betul. Self care ni apa yang shock? Apa yang menyeronokkan. Itu kita tengok dari view pelbagai yang ni adalah dari cikgu sendiri. So kalau kita tengok dari konsep pelajar itself, emosi dia tu kan. Emosi dia bila start, mungkin setengah budak dia shock je. Tak payah pergi sekolah kan, nak pakai baju sekolah apa semua, sebab budak dia suka IT. Jadi maksudnya zaman sekarang ni kan ada. Yes. Jadi dia pun duk fikir peluang juga kalau mak aku tinggal handphone ni. Pertama mak ayah kena pergi kerja. Tengok sejam PDPR tu kan. Hak balance tu kita tak tahulah dia buat apa kan. Jadi maksudnya konsep belajar mungkin dia shock. Ada juga pelajar yang apa dia tu mungkin duduk di area pedalaman yang suka dapat capaian, dia akan rasa kekangan, tak seronok. Kalau yang nak belajar lah kan doktor kan. Kalau yang nak belajar dia rasa macam frust juga bila jadi macam ni. Maksudnya itu adalah kalangan pelajar. Dan mungkin juga bila diumumkan PDPR ni sebab kita ada tak terlepas dari ibu bapa. Ibu bapa mungkin suri rumah, mungkin yang bekerja. Tapi kalau kita kadang kita fikir macam ni, apa dia tu, ibu bapa pun tambah kalau kita tengok sekarang ni frontliners. Bila yang berhadapan direct dengan COVID dahlah kata anak nak kena PDPR di rumah, kita kata. Betul. Dalam masa yang sama dia pun duk tengah fight. Bukan saja kalau kita kata kita pergi kerja dalam keadaan selamat. Okey, ini bila berhadapan dengan direct dengan COVID, dia ada satu lagi cabaran yang besar. Jadi maksudnya sekarang ni kita kena saling support. Jadi sokong antara semua, maksudnya supaya menjayakan PDPR. Semua orang tu saya rasa ada peranan dia, ada peranan dia kan, daripada cikgu, ibu bapa, pelajar tu sendiri kan doktor kan. Jadi maksudnya emosi tadi berbalik kepada soalan, dia adalah perasaan yang keluarlah. Jadi sama ada dia apa dia tu marah ke, apa dia tu kecewa ke, seronok ke, itu adalah
emosi ataupun perasaan. Tapi okey tak sebenarnya nak rasa sedih, nak rasa tak seronok ni okey tak pada pendapat dia tu? Ni kaunselor sebelah saya ni terbalik soalan saya. Dia sebenarnya okey. Jadi tak apa nak kalau kita rasa sedih, tak apa. Itu adalah reaksi terhadap sesuatu. Tapi dia ada benda yang maksudnya emosi ni dia tak kisah. Dia tak ada betul ataupun salah. Bila umum PDPR mungkin saya rasa macam sedikit kecewa. Tapi Cikgu Najwa kata normal lah kan, benda tu kan normal. Tapi jadi walaupun saya agak negatif, contoh Cikgu Najwa positif, apa dia tu okey, apa dia tu apa yang berlaku, saya apa dia tu okey saja doktor, tak kisah. Okey, walaupun Cikgu Najwa positif, saya negatif, adakah salah? Tidak salah. Dia dalam emosi ni, perasaan dia tiada yang betul, tiada yang salah. Tapi cara solusi tu ada yang betul, ada yang salah. Nanti kita tengok cara yang terbaik untuk kita react. Yes, exactly. Okey, itu menerangkan sikit berkenaan dengan emosi. Saya ambil sikit dia tu Cikgu Najwa masa untuk kita terang sikit bila emosi dia tak terlepas dengan stres. Selalu orang cakap reaksi dah tunjuk dah tadi, marah apa semua. Jadi dia ada satu lagi word yang selalu kita guna adalah stres. Stres ni apa dia? Tekanan lah. Tekanan lah. Maksudnya dia timbul daripada emosi kita tu lah kan? Ya, betul. Sebab apa berlakunya stres? Okey, sebab berlakunya stres ni sebab apa yang kita nak tak dapat. Okey, ataupun word lain adalah kita expect sesuatu berlaku tapi in reality dia tidak berlaku. Jadi adalah proverb yang say kalau kita tak mau ada apa dia tu berlakunya stres ni, kita jangan expect sesuatu. Maksudnya expect nothing, jangan expect apa-apa dan accept everything. Accept nothing. Jadi expect nothing, accept nothing. Yes, accept everything. Boleh jadi tak saya bagi satu situasi lah. Kalau guru-guru kita sekarang ni dia expect bila dia mengadakan PDPR, murid akan masuk. Contohnya kelas dia ada 30 orang. So they expect attendance for today is 30/30. Maksudnya tetapi apabila pelajar dia tak dapat masuk, contohnya ada 3 orang tak masuk, 27 saja. So dia kecewa, dia frust kan doktor kan. Itu maksud yang doktor katakan tadi kan. Betul. Jadi dia kecewa. Tetapi bagi saya adalah tidak adil untuk dia mengabaikan 27 orang yang datang bukan doktor kan. Okey, boleh tak doktor share sikit dengan saya, dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bagaimana cara khususnya cikgu-cikgu ni untuk mengawal emosi itu doktor? Okey, cantik. Apa dia tu, kalau kita tengok tadi Cikgu Najwa ada sebut bila kita expect 30 dapat 27 pun kita rasa macam frust, kecewa. Sebab ada gap dekat situ. Sebab kita dah letak target 30. Ya, betul. Okey, ada juga doktor 30 seorang pun masuk pun ada. Ya, jadi sebenarnya kalaulah kita kata 27 ni, sepatutnya kita melihat ke arah 27 ni. Sebenarnya ramai sebenarnya masuk. Kita kata. Dan sekiranya satu tadi kita kena tengok balik. Sebenarnya mungkin ini adalah bukan cara yang terbaik untuk kita buat pengajaran, pembelajaran untuk anak-anak. Jadi kita tengok macam mana kita nak react towards apa yang kita alami tadi, stres tadi. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tahu stres ni? Cikgu Najwa agak-agak bila stres ni dia rasa macam mana? Stres lah, tekanan, nak kerja rasa macam mana? Saya rasa bila saya stres, bagi saya bila saya suka meninggi suara. Itu salah satu lah. Lagi kan dia macam wow, perang sekali tu. Lepas tu saya akan rasa okey. Tetapi tak adil lah pada orang yang menerima tu kan. Sebenarnya kita meninggi suara tu sekali je, tapi hak baik tu banyak. Kena tengok betul tak kan? Saya duk kena Cikgu Najwa ni tak pernah lagi tinggi suara. Jadi maksudnya hak baik tu banyak lagi. Sebab saya tak stres dengan doktor kan. Gitu kan. Okey, jadi sebenarnya kita kena identify dulu. Sebenarnya kita ni berada di tahap mana. Kita jadi kena kenal emosi dulu emosi sewaktu itu. Waktu tu kita duk takat mana ni? Okey, apa dia tu teruk sangat ke? Okey, kita guna konsep yang traffic light ni. Okey, dia ada color merah, kena stop. Okey, kuning, saya kuning kita berjaga-jaga kan? Okey, dan
hijau kita boleh action. Okey. Bertindak lah. Ya, bertindak. Jadi kita kena kenal pasti emosi kita dulu in the first place. Okey. Sebelum tu kita share dulu. Waktu kita apa dia tu sebenarnya stres ni dia berbeza. Ya, ya, apa dia tu setiap orang. Okey, tapi konsep dia mesti ada tanda fizikal, maksudnya yang luaran yang kita nampak, apa yang berlaku lah. Dan juga dia ada psikologi punya apa dia tu perasaan. Perasaan dia towards yang stres tadi. Tadi Cikgu Najwa cerita marah-marah. Ya, itu ada salah satu dari tanda psikologi. Tindakan jadi maksudnya dia rasa macam tertekan, risau, sedih, geram, cepat marah. Itu tanda stres tu. Sebab kalau dalam keadaan biasa Cikgu Najwa ni duduk gelak-gelak je. Macam tu. Jadi kalau fizikal pula mungkin dia sampai mengganggu tidur. Contoh cikgu-cikgu rasa tertekan sangat dengan apa dia tu jadual PDPR. Dan capaian nak akses dekat budak-budak sukar. Dia nak ajak bukan tak mau ajak tapi sukar untuk mencapai itu. Jadi dia akan terganggu. Contoh tidur, terganggu tidur. Mungkin akan rasa apa dia tu diganggu dengan mimpi mimpi PDPR duk mengajarkan. Lepas tu mungkin tak lalu makan. Doktor perasan tak ada satu tuan-tuan dan puan-puan kalau puasa ada seorang cikgu tu dia sangat kreatif. Dia buat satu poster macam mastika kan. Gangguan tidur anda ketika malam tu kan. Itu maksudnya dia main dengan emosi sebenarnya. Ya, emosi. Betul. Doktor, untuk rakan-rakan yang sedang menonton, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan live chat. Kod-kodlah ada penonton yang nak bertanya soalan boleh tulis di live chat ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Betul. Okey, jadi kalau yang lain, kalau kita perasan bila dalam keadaan kita stres, kita rasa macam otak-otak tegang lah. Jadi itu antaranya yang stres. Jadi dalam kita nak mengawasi emosi kita ni, kita kena pasti dulu. Kalau dalam keadaan tu marah sangat, okey, dia sebenarnya untuk yang konsep traffic light ni bila berada di depan lah dua orang contohnya kan. Berdepan lah ni. Ya, ataupun sekarang ni konsep PDPR bila apa dia tu cikgu dan juga anak murid duduk di apa dia tu kita kata di secara maya lah. Maksudnya kita berdepan dengan kita punya gadget kita lah, laptop kita kan. Ya. Jadi sebenarnya konsep PDPR ni sebenarnya bagi saya dia dah bagus dah untuk mengurangkan yang bab-bab marah ni. Cuba kita compare dekat apa dia tu pergi sekolah. Yang real. Kalau budak tu apa dia tu bising dalam kelas, lagilah kita rasa macam geramnya budak ni. Silap-silap ada maksudnya kadang-kadang dia akan bertindak, kita akan ambil sesuatu, kita akan bertindak luar kawalan kita. Di luar kawalan sebab kita geram sangat. Betul. Okey, apa dia tu? Kalau secara PDPR ni dia kurang sikit. Dia kurang sikit saya rasa. Jadi maksudnya contoh saya tengok saya pun kadang sempat juga join apa dia tu PDPR anak-anak ni kadang pelbagai inisiatif cikgu guna. Kadang dia ada juga cikgu yang dia ada angkat apa dia buat apa kita panggil yang traffic light. Traffic light. Dia ada angkat dekat budak-budak. Dia tanya okey ke semua. Yes. Jadi apa dia tu kalaulah waktu time tu kita nak marah sangat. Contoh budak-budak ni dan kita bagi dekat dia apa dia tu ruang, dia akan tekan saat lagi dia main apa dia tu dia buka speaker, dia cikgu duk mengajak dia pun habaq, hai kawan nu, hai kawan ni kan. Jadi kalau kita nak marah sangat, apa yang kita perlu buat waktu tu? Kalau kita tengok sini, stop dulu. Jangan buat apa-apa. Kita rehat dulu. Okey, ataupun apa dia tu cikgu bagi masa rehat dulu, semua tutup sat. Okey, sat lagi cikgu main balik. Maksudnya kontrol keadaan tu, jangan duk sebut apa-apa. Sat lagi kita terlepas. Tambah saya rasa ni cabaran untuk cikgu-cikgu. Bila dia buat PDPR, satu lagi di belakang mind dia akan fikir, ni sat lagi mak ayah dia tengok. Betul tak kan? Lagi stres dulu aku nak marah apa, ikutlah kan. Cikgu nak marah apa dekat sekolah. Doktor ingat tak macam suruh rumah tadi bagi tahu, Puan Nur Hafizah tu maksudnya dia boleh tengok macam mana cikgu mengajak sebenarnya. Cikgu mengajak. Sebelum ni kalau kita bersemuka, parent tak boleh masuk kelas tengok macam mana cikgu ajar. Tetapi waktu PDPR ni, parent boleh masuk tengok sekali kan. Betul. Saya pernah sekali masuk ke kelas anak dalam keadaan cikgu bahaya ni doktor. Cikgu duduk tengah mengajar sebenarnya sebab kita ada program lain. Saya pun dengar, wah cikgu ni cakap tak pakai mic, satu kelas kuatnya. Lepas tu adalah seorang ustaz ni cakap, doktor, kami memang kena cakap lagu tu. Terus duk cakap lagu tu pun doktor mai saya nak tunjuk tu
tengok duk tidur. Saya pun tengok Allahu Akbar. Betul, kalau kan? cakap macam ni 5 kelas. Itulah sebenarnya hebatnya cikgu-cikgu hebatnya kita. cikgu. Jadi maksudnya sekarang ni kita cuba buat yang terbaik juga kot PDPR ni. Jadi kalau gamak cikgu rasa macam geram sangat dekat budak ni, biasalah kan. Tidak pun bagi masa kat mereka. Okey lah ni 5 minit. Apa dia tu, you take cakap take five lah. Okey, cikgu pergi rehat Sat. Okey, jadi maksudnya kenal pasti. Waktu tu kalau anger sangat, marah sangat, berhenti dulu. Okey, yang kedua, kita fikir. Maksudnya cara yang terbaik untuk calm ni adalah simple sahaja, iaitu relaxation technique. Yang ni kita kata tak payah siapa-siapa ajak pun tak apa. Boleh kadang, buat segera. Boleh buat. Kadang kita tengok pelbagai yang di-share. Tarik nafas dalam, deep breathing kan, deep breathing. Lepas tu tahan. Tahan tu pun macam-macam. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Tak apa, as long as kita boleh tarik nafas, lepas tu kita tahan, dan bila kita hembus tu kita rasa macam hembuslah apa yang kita rasa marah. Jadi yang last kali bila kita dah dapat berfikir secara rasional, barulah kita sambung balik action, buat yang terbaik. Tadi waktu think tu kita dah tengok dah, oh cara yang terbaik maksudnya budak-budak ni perlukan ruang juga sebenarnya. Jadi tak apalah, kita bagi masa sikit. Jadi cikgu pun bagilah masa. Jadi insya-Allah saya rasa cikgu-cikgu lagi hebat dalam handle ni, sebab ini bukan kali pertama PDPR. Ini adalah yang saya ingat dah kali kedua 3.0 dah sekarang. 3.0. So sebenarnya tadi kita tengok konsep traffic light. Cara solution yang lain, ini masih lagi dalam kita nak kawal emosi kita tadi. Okey, untuk kita nak selesai jika ada problem ni, kita menggunakan konsep ideal ni. Okey, jadi maksudnya kita kena kenal pasti dulu. Contoh kalau sekarang ni cikgu rasa apa problem yang menyukarkan untuk PDPR tersebut. Okey, so from cikgu punya side, saya kekangan apa dia tu rumah, kadang cikgu-cikgu pun lain yang duduk dekat tempat yang walaupun kadang di bandar dia ada yang cross punya line, menyebabkan tak dapat. Okey, jadi isu apa dia tu mesti kena identify dulu apa isu kita dan juga isu cikgu-cikgu, dan satu lagi sebab penyampaian tu kepada murid-murid, jadi apa isu murid-murid, kena identify dulu what is the main problem. So kita list lah, oh ni problem dia apa dia tu capaian internet, apa dia tu budak-budak pun ramai yang budak apa dia tu di area kampung, mungkin parents pun tak mampu, gadget-gadget tak ada, menyediakan peralatan. Okey, dan bila kita dah ada few problem, kita letak okey untuk masalah capaian internet ni disebabkan memang problem, so apa the best solution? Okey, mungkin buat secara offline, okey, lepas tu mungkin bukan secara live. Okey, cikgu akan sediakan modul dan budak-budak parents boleh ambil di apa dia tu sekolah. Ada juga yang cikgu buat macam tu. Betul. Saya tengok ni adalah antara penyelesaian yang cikgu mula buat dalam PDPR kita yang ketiga ni. Saya tengok dah banyak dah apa dia tu kita kata kepelbagaian cikgu-cikgu buat. Kaedah lah sebenarnya untuk menyampaikan. Saya rasa dah melalui apa dia tu, apa yang saya terang ni, saya rasa cikgu-cikgu dah praktis pun. Cuma in a formal way, inilah sebenarnya yang cikgu buat tu. Jadi dan sebenarnya doktor nak kenal pasti isu tu dia berbeza kan daripada setiap cikgu ni dengan cikgu ni. Tak boleh nak samakan. Betul. Dan satu lagi, mungkin cikgu ni dia mengajak murid sekolah rendah. Dia berbeza pula dengan sekolah rendah pun dia ada dua. Tahap satu, tahap dua, hak tadika pun ada lain juga. Jadi maksudnya dia kena pasti audiens. Tambah-tambah kalau cikgu yang mengajak, dia boleh kan cikgu mengajak dua tahap? Boleh kan? Sat lagi dia tune untuk tahap satu, dia nak kena mengajak lagu ni macam ni kan? Macam budak-budak sikit. Lepas tu dia nak kena mengajak yang tahap lain, dia kena ubah style lain sikit. Bahkan kalau kita tengok, compare pula cikgu yang mengajak siang hari dengan yang petang. Contoh macam cikgu yang kita tengok approach, cikgu cover dengan cikgu yang mengajak yang pagi. Saya pun tengok ada different approach yang digunakan. Maksudnya cikgu-cikgu dah decide what is the problem, what is the best solution. Okey, lepas tu bila kita dah tengok dah setiap tu ada kebaikan dan juga keburukan dia, dan kita pilihlah yang terbaik dan praktis untuk inilah untuk apa dia tu kita punya student lah. Saya ingat itu adalah antara yang cara kita untuk capai kepada murid-murid lah. Okey.
Okey doktor. Itu permulaan kita nak masuk ke self care doktor. Okey, beres. Apa sebenarnya self care tu doktor? Okey. So kalau kita tengok tadi, saya sebenarnya ada simpulkan sikit berkenaan dengan PDPR sebab kita selalu duk sebut. Sebenarnya once diumumkan ni pun saya duk tengah buat kursus di KL lah waktu tu. Kita punya kes pun agak mula nak naik waktu time tu. Lepas tu diumumkan untuk yang PDPR yang secara berterusan ni. Jadi saya among frontliners yang berada di sana lah. Jadi semua pakat Allahu Akbar macam mana ni. Maksudnya banyak dah. Jadi saya rasa kita kena ubah konsep PDPR ni. Jangan duk rasa macam nampak je PDPR, kadang kita dah nampak dia dekat belakang tu rasa macam stres, tak syok, masalah. Kita ubah. Jadi saya buatlah sendiri kaedah saya, maksudnya P tu untuk kita semua sebenarnya. P tu kena ada kepelbagaian. Pelbagai. Saya tengok memang yang ni dah dipraktiskan dan saya sangat-sangat bersyukur. Terutamanya bila kita dibuka ruang untuk sama-sama berbincang dengan cikgu, dia tanya kita yang macam mana yang cara terbaik untuk anak-anak. Jadi kepelbagaian. Online, offline, boleh bagi link, rakaman, bubuh pula dekat GC. Saya rasa expert dah cikgu-cikgu. Lepas tu D adalah duration. Kita bagi duration yang reasonable. Sebab kadang kalau parents, contoh macam orang yang bekerja, bila dia tengok ibu bapa yang committed suri rumah, bila cikgu bagi saja homework, terus dia pun teks, okey, done. Kita pun rasa macam aduh nervous lah, stres, tak mau buka lah, rasa macam tu. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita nak buat. Kalau kita tak mau buat, kita buat tak tahu je. Tak kisah, lantar. Sebab kita sebenarnya kita nak anak-anak kita buat. Anak-anak kita buat. Jadi maksudnya duration yang diberi, saya pun ucap jutaan terima kasih juga dekat cikgu-cikgu yang sangat banyak memahami dah sekarang ni. Tidak rigid kepada duration tersebut. Jadi memberi flexibility. Hujung minggu pun ada juga. Hujung minggu juga. Dan sebenarnya kalau kita still lagi masih tidak berupaya untuk buat for that duration, kita ada ruang untuk perbincangan bagi saya lah. Okey, so P adalah penilaian, maksudnya bukan sahaja guru perlu menilai murid-murid, peranan ibu bapa sebab budak-budak tu duduk dengan kita. Jadi perlu buat penilaian untuk anak-anak. Itu adalah kerja kita, bukan saja sewaktu PDPR. Dan mungkin sebelum ni kita tak nampak macam mana cara anak kita belajar dalam kelas kan doktor kan? Tapi sekarang ni macam saya semalam tengah ada online, tiba-tiba anak saya yang tengah online doktor tertidur. Dia kata dia bukan sengaja nak tidur, tapi dia Saya kata itulah kalau dalam kelas pun kan. Maksudnya ibu bapa kita ni boleh nampak secara real apa yang berlaku sebenarnya doktor kan. Betul. Okey. Yang akhir sekali adalah relax. Jadi saya rasa kalau yang part relax ni sebenarnya saya duk tengok cikgu, tak tahulah ni bukannya research base sebab saya pun tak cari ni, pandangan ataupun pemerhatian saya. Saya tengok cikgu-cikgu lelaki ni dia relax. Maksudnya lebih budak cool lah. Cool je. Dia buat kadang saya masuk juga sebenarnya. Join juga kadang-kadang tengok, oh relax cikgu ni. Dia kita pun rasa macam relax masuk yang cikgu lelaki. Kadang kena pinjam juga spirit relax ni dari orang lelaki. Tapi sebenarnya satu relax yang bab tu dekat rumah pun relax juga. PDPR ni saya tengok yang banyak dah join tu. Dalam grup Telegram pun mak, dalam grup yang kerja rumah hak am tu pun mak. Pernah juga kalau kita tengok bila cikgu add, sat lagi adalah pula yang suami kata boleh add isteri saya. Macam tu kan. Sebab apa doktor? Sebab dia R. Sebab dia R tu doktor. Jadi kadang kita kena ambil juga kadang masa yang spirit relax ni. So kita tengok self care. Kalau kita tengok ada kat situ apa keluar ikon MO tu, saya tak pasti tersilap. Kalau kita tengok self care ni, penjagaan diri. Penjagaan diri ni penting sangat sebab bila diri kita dijaga, barulah kita boleh serve yang terbaik. Jaga orang. Kalau kita tengok kat sini, saya share dekat sini, dia tulis tu, you can't pour from an empty glass. Maksudnya kalau kita pun kosong, tak syok, tak seronok apa semua, macam mana kita nak come out dengan sesuatu yang seronok. Jadi maksudnya kita kena jaga diri kita, kita kena love ourselves dulu, barulah kita boleh bagi serve yang terbaik untuk ni. Jadi apa yang masuk dekat kita, what is in, yang itulah yang akan out. Jadi macam mana kita nak penuhkan
tangki-tangki emosi kita ni. Macam mana kita nak penuhkan gelas kita yang kita kata dia tu supaya kita dapat bagi yang terbaik ni. Okey, jom kita tengok. Self-care ni dia banyak. Ini maksudnya banyak cara yang kita boleh pilih sebenarnya. Cara kita pilih sebenarnya. Tapi konsep dia sebenarnya, dia one size doesn't fit all. Maksudnya, self-care yang untuk Cikgu Najwa, dia tak sama dengan saya. Okey, mungkin Cikgu Najwa dia suka masak. Saya pula tak pandai masak. Jadi, saya syok mengemah. Contoh. Saya tak syok mengemah. Contoh. Jadi, self-care ni apa yang seronok buat bagi diri kita. Jadi kita kena ada lah sebenarnya. Lebih kurang kita kata hobi lah. Lama dah tak sebut hobi kan. Dulu kan kita selalu hobi kan. Tanya hobi lah, ni budak pula tanya kita hobi tu apa. Sebab jarang mereka duk buat hobi. Dulu kan kita kumpul stamp. Betul tak doktor kan? Sekarang tak ada benda tu kan. Sebenarnya hobi dulu ni memang kita buat sungguh hobi tu. Betul. Pasal tak? Tapi lah ni macam kurang sangat kita praktis dia tu hobi ni. Jadi ini adalah pelbagai jenis self-care. Okey, contoh kita pergi tengok satu-satu. Fizikal ni yang kita nampak lah. Ya, sleep. Penting sleep. Tapi kalau lama sangat pun tak baik tu kan doktor kan. Jadi dia sleep apa yang bagusnya? Sleep yang berkualiti. Jadi macam mana yang berkualiti? Okey, dia sebenarnya kita kena syukur kalau kita boleh tidur. Jadi kalau kita dengar orang satu rumah kita mengeruh tu, kita syukur. Sebab dia boleh tidur. Sebab dia boleh tidur. Tapi kita pun tak boleh tidur doktor. Kan? Okey. Sebab apa? Kita tahu kata dia sihat dan dia boleh tidur. So kena accept lah benda tu sekarang. Benda tu, okey. Saya tak kata hak yang dekat rumah saya mengeruh dah. Saya cerita kalau dengar apa dia tu mengeruh, maksudnya bagus. Dia boleh tidur. Okey. Jadi maksudnya pentingnya boleh tidur ni sebab apa? Dengan tak boleh tidur ni main macam-macam problem. Betul. Sebab kalau kita kurang tidur tu adalah petanda juga sebenarnya kita dalam keadaan yang stres. Kurang tidur. Okey. Jadi sebenarnya tidur yang bagus ni kita kena dia maksudnya untuk tidur saja sebenarnya satu lecture pun tak cukup kadang. Maksudnya dia ada cara untuk bagi tidur yang berkualiti. Nanti kita boleh satu topik yang dari tu tidur yang berkualiti kan. Jadi yang lain tu kita perlu exercise. Dia bukan pengecualian disebabkan oleh PKP ni kita tak boleh keluar. Tak. Banyak sangat exercise yang boleh buat. Chair aerobic, duduk saja, berdiri, naik turun, memasak. Nak dengan tak nak je. Yes, okey. Jadi exercise ni bukan kena dia at least 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Maksudnya kena buat regular. Dia adalah salah satu dari self care lah. Jaga dari segi fizikal kita. Istiqamah lah doktor. Kena istiqamah. Dia tak boleh kata okey kalau doktor kata 30 minit sehari, 5 kali 150. Saya nak terus maraton tak boleh macam tu. Tak boleh. Esok ataupun lusa tu pun kena buat juga. Jadi at least 30 minit, 5 kali seminggu. Yang lain untuk fizikal ni sebenarnya dari segi eating juga. Makan. So kalau dari segi makan maksudnya kena makan yang sihat. Tambah kalau macam sekarang ni dekat rumah kan, dia tu dah terlebih-lebih makan. Sebabnya dia dah duduk di rumah tengok sepanjang sambil masa PDPR. dia boleh. Tapi kena pilih makanan yang terbaik. Tapi ada kadang-kadang ada yang cikgu-cikgu saya pun kadang-kadang stres makan tu tak sihat. Betul. Itu bukan self care lah doktor kan. Sebenarnya self care dia adalah makan untuk dia rasa kurang stres, tapi pemilihan makanan tu. Boleh. Tak apa nak makan. Dia tu waktu stres-stres makan letak satu bekas potong siap-siap buah contoh. Lagi stres lagi makan, lagi stres makan. Boleh, tak ada. Tak menjadi masalah. So dari segi kalau kita tengok fizikal macam doktor cerita ni lah. Okey, jadi yang tadi tu Cikgu Najwa pun cakap makanan. Okey, jadi makan benda yang berzat dan mengikut waktu. In between tu boleh, tapi pilih snacking yang dia tu kita kata yang sesuai, yang sihat. Okey. Jadi yang lain tu adalah kalau kita tengok dari segi riadah. Yang tadi senaman apa semua kan, rope swim macam-macam boleh buat, dan kita tak terlepas juga dengan aktiviti yang lebih kepada spiritual. Sebabnya ni adalah untuk self care, dan
kita adalah mungkin orang Islam, dia ada cara-cara tertentu untuk kita dekatkan ataupun kita nak muhasabah balik apa dia tu, maksudnya waktu time tu lah apa dia tu kita boleh berfikir. Contoh kita kena jadikan rutin kita tu adalah sebagai self care. Jadi rutin kita apa? Kalau orang Islam setiap kali dia bangun dia solat. Jadi kita biarkan ada keseronokan waktu kita bersolat tu. Bukan kerana terpaksa. Bukan sebab terpaksa. Jadi mungkin sekarang ni bila time tak boleh pergi masjid ni sebenarnya banyak suami-suami duduk di rumah. Jadi imam tu lah, imam baru boleh jadi. Imam muncul lah sekarang. Imam dah pakat muncul. Tak boleh hafal pun tak apa, beli Quran besar-besar, letak dekat depan tu, baca. Barulah kita rasa macam variety sikit. Maksudnya kita anggap itu sebagai satu keseronokan. Bukan keterpaksaan. Betul. Jadi bila kita buat keseronokan dalam keadaan benda tu adalah harian, jadi kita akan rasa syok. Itulah jaga diri kita. Jadi mungkin sebelum ni kalau kita di sekolah kan doktor nak sembahyang duha pun tak sempat. Betul. Tapi sekarang ni tak ada alasan untuk kita tak buat sebenarnya kan. Bukan saja setakat apa dia tu solat, lepas habis tu kita boleh baca pula Quran sebabnya betul. Sempat masa tu ada. So kalau kita fikir benda tu dari segi positif, so kita akan dapat. Betul kan? Ya, betul. Jadi macam kalau cikgu-cikgu rasa lah ni orang suka dekor. Dekor pula lah ni kan bila adanya tu dia kata COVID ni rasa agenda perempuan. Sebab walaupun duduk di rumah dia boleh tetap bershopping. Jadi betul. Saya tengok dekor ni ramai sangat orang yang share. Sebenarnya walaupun kita tak boleh pergi ke hotel apa semua, dia buat rumah ala-ala macam hotel. Tu adalah keseronokan. Self care lah tu. Self care. Jadi benda yang seronok kita buat adalah self care. Nak tengok hari cuti, cikgu rasa macam PDPR dia letih sangat dah. Apa dia tu 5 hari. Contoh, cikgu bagi kerja 5 hari. Okey, lepas tu mak pula hak pi kerja. Lepas pukul 5 baru dia balik nak tengok. Betul. Jadi satgi malam ting masuk mesej kan. Jadi cikgu kata, aku ni lah kan. Penat pagi kan? Dah buat kelas, malam pula nak layan WhatsApp nak kena layan WhatsApp. Tak apa. Cikgu ada masa juga. Maksudnya cikgu kena tetapkan sendiri. Okey, mungkin cikgu akan semak esok pagi. Jadi cikgu ada masa 8 hingga 5 petang. Jadi apa dia tu tak apa. Mak yang nak forward lah. Jadi maksudnya jangan cikgu duk anggap mak ni duk hantar sampai ke malam. Itu je masa free untuk mak-mak. Tak apa. Cikgu cek esok. Mak dia rasa macam okey, dia pun nak rasa juga dan. Sebab hari online duk dan je kan. Online duk dan, dia pun nak rasa juga dan. Jadi tak apa, ambil in a positive way. Cikgu check lah waktu apa dia tu masa bekerja yang lain. Ataupun Sabtu Ahad cikgu rasa macam nak bagi tak apa semua relax macam sekolah. Jadi cikgu check lah hari Isnin. Tapi mungkin parents dia akan buat waktu hari bercuti. Tak apa. Jadi maksudnya kita adapt dan juga dia kena ada fleksibel. Jadi flexibility itulah yang menyebabkan kita kurang stres. Kita tak apa, kita open saja. Tapi cikgu-cikgu ni saya tengok lately ni, contoh dia ada bagi beberapa kerja dan sebenarnya kerja tu kita tak boleh buat sekarang ni sebab memerlukan material di kedai-kedai. Ya betul. Maksudnya kita nak kena pergi beli. Tapi stationery pula tutup sekarang. Stationery tutup. Bukan saja sebenarnya untuk makluman ibu bapa yang stres, cikgu juga stres bila benda tu tak boleh buat. Dan untuk pengetahuan, orang hak yang nak jual itu pun stres. Saya experience baru ni, anak tak ada pen je cikgu nak jual. Okey. Pen untuk buat dia sekolah apa dia maksudnya nak tulis lah. Okey. Jadi dia nak dua jenis. Satu 0.7, satu 1.0. Sebab dia nak bagi sama lah dengan hak dia duk tulis banyak dah. Saya pun kata, stationery kat mana dia buka? Saya pun teringat, dekat Kangak ada satu tu sebab dia kedai makan. Jadi bila dia jual makan, dalam masa yang sama ada stationery kat belakang. Apa dia tu mesti dia boleh beli. Saya pun pergi dekat uncle tu. Uncle kata, nak beli apa pen. dia tu saya nak beli pen. Sekali dia punya lecture saya nak pergi beli pen je. Dia kata inilah dia kata masalah customer. Dia kata ada keperluan nak beli tapi tak pernah fight untuk orang yang menjual. Sudah saya kata. Jadi saya pula jadi salah. Maksudnya saya nak kata dekat sini semua orang berhadapan dengan stres. So jadi cara macam mana kita nak bagi benda tu doable. Cara kita nak solutionkan benda tu. Jadi semalam saya tengok cikgu pun dah mula tulis dekat situ, tak apa untuk benda ni tak perlu urgent. Sebab cikgu pun faham kedai tutup. Jadi saya rasa maksudnya macam itulah kadang bila cikgu bagi, cikgu tak tahu kata benda tu tak ada kat rumah kita. Mungkin cikgu assume lah kain ni je, rumah semua orang ada. Jadi kita perlu
interact, maksudnya bagi tahu. Jadi sama-sama kita praktis apa yang cikgu-cikgu rasa seronok untuk buat hari cuti, cikgu buatlah. Tapi kita bagi ini adalah antara guidance yang kita boleh lakukan. Contoh aktiviti spiritual pun, kalau dah puas dah duk bagi PDPR duk berceramah, dengar pula ceramah orang. Lah ni kita boleh pilih. Ya, jadi dengar je ceramah ni kalau konsep dari segi spiritual lah. Tadi yang saya explain tadi dari segi fizikal kan. Jadi apa dia tu, jadikan amalan-amalan harian tu adalah keseronokan macam Cikgu Najwa cakap tadi. Jadi itulah sebuah sikit berkenaan dengan self-care ni yang mana boleh dipraktikkan lah. Maksudnya bagi saya lah doktor, self-care ni adalah mengikut kreativiti cikgu-cikgu tu sendiri. Betul. Dan berbeza setiap orang cikgu kan. Mungkin ada yang saya tengok kawan-kawan saya suka bercucuk tanam doktor. Betul. Itu pun salah satu self-care kan. Dia dah buat dekor sikit dekat rumah dia, ada buat ayat terjun kat situ. Itu benda yang menggembirakan dia. Mungkin dia ada kekreativitian tu ke arah tu. Saya pula mungkin apa dia tu tak ada kreativiti ke arah tu. Jadi saya pula apa self care saya suka tengok aja. Maksudnya dia buat lagu ni tu macam tu. Jadi seronok. Tengok benda yang seronok. Macam contoh saat sekarang ni apa dia tu, kadang banyak sangat apa dia tu kita nak beli kan. Apa dia tu, apa yang seronoknya, tak apalah tak beli pun asalkan add to cart. Jadi kita bubuh je lah dulu. Tapi tak beli pun kan? Tak beli pun, tapi dah rasa macam seronok dah. Satu lagi saya yang seronok sebenarnya, saya suka nak bila hari Jumaat saja, saya rasa macam apa movie yang syok. Tapi sebenarnya saya rasa je. Tapi sebelum tengok tu saya memang selalu tertidur dulu sebelum tengok. Jadi maksudnya itu adalah apa dia tu self care. Apa yang kita rasa nak buat. Yang kita seronok nak buat. Tak buat pun tak apalah. Tak buat pun tak apalah, asalkan dah rasa dah seronok, keseronokan. Mententeramkan. Macam itulah. Pilihlah apa-apa pun. Pilihlah apa pun. Ya, sebelum ni kan kalau kita tengok self care ni kan doktor, kalau kita pergi Pasaraya, Giant ke Tesco ke, dia ada satu signboard kat situ self care. Itu yang saya nampak self care tu penjagaan luaran kita kan. Macam sabun pun ada macam-macam jenis produk kan. Tetapi tak ada pun jual di mana-mana self care untuk emosi kita sebenarnya doktor kan. Tak ada di pasaran lah maksudnya. So hari ni saya dengan doktor lah lebih nak menjual produk-produk self care untuk emosi tu sebenarnya kan. Betul. Ada tak self care yang sesuai untuk cikgu-cikgu ni? Yang sesuai untuk cikgu ni doktor? Saya pun tak tahu sebabnya macam saya cakap tadi, dia one size tu doesn't fit all. Jadi macam saya tak pasti, mungkin apa dia tu, apa cikgu-cikgu yang suka sebabnya apa dia tu, dia setiap cikgu tu mungkin lain dia punya ni. Jadi apa yang menyeronokkan dia? Mungkin dia boleh jadikan juga sebenarnya dalam masa dia ber-PDPR tu menyeronokkan. Contoh, maksudnya dalam masa yang sama, bukannya menunggu untuk cuti saja Sabtu Ahad tu, menunggu lepas saja pukul 5, mungkin dia boleh jadikan PDPR tu benda yang menyeronokkan. Okey, saya tengok banyak juga sebenarnya video-video yang cikgu-cikgu siap tukar pakai kostum. Tukar ikut. Jadi saya duk fikir, baguslah cikgu ni. Inisiatif dia buat. Dan mungkin juga cikgu-cikgu boleh create yang mana esok cikgu nak ajak pasal sesuatu benda alam semula jadi ke apa semua, esok kita pakai hijau nak ada something different lah. Something different, yang something yang cikgu pun bila mengajak sebenarnya cikgu pun enjoy. Jadi mungkin apa dia tu, ataupun mungkin cikgu pula boleh bagi task sikit dekat budak-budak, esok tajuk ni apa dia tu, budak-budak yang cuba cerita dengan kreativiti masing-masing ke, sebab kita nampak kadang pembelajaran ni lebih kepada one way dan dibuka sikit sahaja ruang untuk budak tu. Tapi kadang budak ni saya tengok bila cikgu apa dia tu buka saja, dia memang kalau cikgu duk kalau tak habang kata tutup tu, dia memang kerja nak buka, nak sampuk, sebabnya dia pun nak cerita, lama dah tak tengok cikgu. Jadi cikgu createkan sebenarnya something yang boleh menyeronokkan ketika PDPR tu. Tapi sebenarnya mungkin kita pun jarang-jarang dah, kita pun miss apa dia tu, kita punya zaman persekolahan. Saya tengok cikgu-cikgu yang duk share ni pun dah banyak kreativiti. Betul. Dah banyak kreativiti. Kalau nak dibandingkan dengan yang sebelum tahun ni, 2020 dulu. Betul. Sekarang ni pun dah banyak kreativiti apa dia tu, dan juga banyak cara yang buatlah. Cuma mungkin boleh cikgu-cikgu
untuk dalam usaha untuk yang self care ni, cikgu fikir juga cara yang mana biarlah keseronokan juga ketika waktu cikgu-cikgu mengajar ber-PDPR. Mungkin saya rasa konsep yang tadi yang mana kita boleh adakan flexibility, saya rasa duration, bagi duration tu pula jangan terlalu macam mesti kena sebelum pukul 5. Kita stres sebenarnya, parents pun stres. Mungkin duration yang lebih reasonable. Maksudnya kalau kita tengok topik tu nampak macam berat sikit, pada tu cikgu pula bagi pada tu sewaktu online ada homework, waktu offline pun ada homework. Jadi mungkin agak banyak, jadi kita bagi time, tak apa, yang ni seminggu, contoh. Jadi sebenarnya bila kita macam tak tu stres lah, kan? Cikgu pun tak stres, saya rasa anak murid, dan dalam masa yang sama cikgu-cikgu yang ber-PDPR pun saya yakin ada anak-anak yang bersekolah lain juga. Jadi mungkin perasaan tu juga cikgu rasa dalam usaha dia nak kena sediakan modul dan dia sendiri pun nak kena submit juga homework. Jadi kalau sama-sama kita faham, kita jadikan PDPR ni adalah platform yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu, menyeronokkan. Jadi ini pun sebagai sebenarnya self care untuk cikgu-cikgu. Tak sabar nak buat PDPR dan budak-budak pun tak sabar nak tengok apa yang cikgu-cikgu persembahkan. Macam itulah. Okey, terima kasih atas penerangan yang lebar panjang, perbincangan yang panjang daripada doktor tadi. Ada apa-apa yang doktor boleh buat kesimpulan sebelum kita sampai ke penghujungnya? Sebelum itu, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan ataupun ada pandangan ke, boleh tuliskan di live chat. Dan juga kita akan sertakan senarai kehadiran untuk tuan-tuan masukkan nanti, ya doktor. Doktor boleh buat sedikit kesimpulan keseluruhan tentang apa yang telah kita bincangkan, khususnya self care dalam usaha kita membantu memberi sokongan emosi kepada guru-guru khususnya, doktor. Baik, terima kasih kepada Cikgu Najwa. Kita pun berada di akhir slot kita. So, apa yang saya boleh simpulkan dekat sini sebenarnya, setiap benda yang kita lalui, dia sebenarnya ada cara yang terbaik. Untuk kita bereaksi tidak bermasalah. Okey, tetapi pilihlah solution yang terbaik dan yang secara positif. So, kalaulah kita menghadapi sebarang masalah, contoh tadi kita share gejala-gejala yang related dengan stres yang tidak lagi terkawal, ingat pesanan saya yang untuk akhir ni adalah let's talk minda sihat. Talk tu dia adalah akronim dari TALK. Maksudnya kalaulah kita berdepan dengan sebarang masalah, dah tak ada solution dah Cikgu Najwa. Saya dah stres sangat dah dengan PDPR, tak tahu nak buat apa. Jangan rasa kita duduk seorang. That's why dia tu saya ingat sektor psikologi dan kaunseling ni mengambil inisiatif ni, nak cerita adanya perkhidmatan. Jangan risau cikgu-cikgu dan juga semua yang menonton. Okey, kita ada saluran. T is what? Tell someone you trust. Jadi cerita, kalau tak boleh cerita dekat suami pun tak nak dengar, sebabnya dia pun kalau dengan PDPR dia contohnya. Jadi boleh telefon JPN ke? Boleh. Cikgu Najwa pun boleh. Dan kita sebenarnya di Jabatan Kesihatan itself menyediakan perkhidmatan psychosocial support. Jadi maksudnya kalau anything yang related perlu bantuan, tell someone you trust. Okey, A adalah ask for help macam tadi. Tak boleh secara berjumpa sekarang ni, boleh telefon. Masuk ke website, mungkin sektor psikologi ada nombor kontak. Okey, dan juga dekat Jabatan Kesihatan pun kita sedia membantu, ataupun pergi ke mana-mana klinik kesihatan, maklumkan saya ni dah tak boleh nak kawal emosi saya, dah pelbagai cara. Okey, ask for help. Dan yang ketiga adalah listen without judgment. Kalau kita bersama-sama dengan kita, kalau orang cerita masalah, kita jangan ambil mudah. Kita dengar dulu apa yang nak cerita. Share. Mungkin kita tak ada the best solution, tapi dengan mendengar tu sebenarnya kita dah membantu dia. Dan juga last sekali adalah know where to seek help. Jangan kita duk cari tempat yang silap. Kita carilah tempat yang betul. Sebab dia circle yang positif ni sangat-sangat penting. Jadi ingat, last message dari saya, sebenarnya kita pun dah tengok yang mana self care tadi sangatlah penting, bukan sahaja dari segi aspek fizikal, dari segi aspek emosi
sentiasa kena berfikiran positif, penuhkan tangki-tangki kita ni kepada benda yang positif, duduk dalam circle yang positif. Okey, jadi insya-Allah boleh penuh tangki-tangki kita positif supaya menghasilkan output yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Saya share satu proverb ke apa tah yang saya sempat ni, yang mana yang pada saya dia sangat sesuai sebab kita sekarang ni berada kuarantin di rumah, okey, sewaktu pandemik, dan dalam sama-sama kita usaha untuk mengekang ni dan pelbagai inisiatif kerajaan. So, apa word tu cakap? Okey, yang proverb ni adalah home is not a place but a feeling. Maksudnya memang kita duduk di rumah ni, jangan anggap dia adalah hanya tempat tinggal, tapi it's a feeling. Sebab apa? Dia ada konten, dia ada orang dalam tu yang ada emosi, ada perasaan. Okey, yang kedua adalah time is not measured by clock but by moments. Okey, jadi jadikanlah momen PDPR ni momen yang paling seronok. Mungkin ini adalah first time in our life yang mana kita selepas ini tak akan dapat. Dan inilah momen yang cantik untuk kita sebenarnya ke arah ICT. Sebelum ni bila kita tiada keterpaksaan, kita tak belajar. Betul. Jadi macam cikgu tu bagi macam title. cikgu tadi cakap, maksudnya dengan keadaan ni adalah meningkatkan lagi usaha kita untuk belajar dari segi ICT ni. Dan the last is heartbeats are not heard but felt and shared. Jadi maksudnya apa pun sebenarnya kita tak mendengarkan yang dekat dalam ni. Jadi niat kita, bagi saya lah, niat kita kena betul. Semua kita ada peranan masing-masing, semua kita ada kepentingan. Jadi kita buatlah yang terbaik untuk kalau macam cikgu, untuk murid-murid kita lah. Jadi sebenarnya pada saya memang sesuai sangat kita kata dari kita kecil-kecil dulu, memang cikgu ni diibaratkan sebagai lilin. Ya, memang betul. Sebab apa? Lilin ni dia boleh terang. Tak ada lah doktor, tak ada lah engineer, okey, tak ada lah siapa kalau kita tak melalui proses pembelajaran yang melalui guru. Jadi pada saya, janganlah sampai cikgu-cikgu ni burn out yang mana terpadamnya lilin tersebut. Sebab cikgu-cikgu ni sangat kita berkepentingan, diperlukan di saat-saat ni. Jadi kalau bagi yang Muslim juga sebenarnya kita tak terlepas, yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran juga telah menyebut, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 216, apa yang Allah kata dekat kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan juga boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita nak sangat rasa bagi secara fizikal, tapi tak boleh sebab kekangan COVID. Jadi kita ber-PDPR. Jadi kita tahu ini adalah ketentuan. Okey, jadi maksudnya itu kita untuk orang Islam lah, maksudnya di samping kita accept apa yang berlaku sekarang ni, tapi sebab kita ada spiritual punya ni. Jadi dan sesungguhnya sebenarnya kalau dalam surah At-Taubah, Dr. share juga dekat sini, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Jadi setakat itu dulu dari saya. So terima kasih banyak-banyak Cikgu Najwa. Okey, terima kasih kepada Dr. Nisa atas perkongsian yang sangat bagus, atas perkongsian yang sangat bermakna untuk kita, terutamanya guru-guru. Okey, jadi saya sangat mengharapkan ilmu yang telah dikongsi, yang telah di-share bersama-sama dengan kita pada hari ini akan memberi sedikit manfaat ataupun sokongan emosi kepada semua guru-guru. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Khairunisa atas kesudian untuk hadir bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk kita menimba ilmu baru bagi saya hari ini ya. Okey, akhir sekali ya, jika kita ingatkan negatif, kalau kita fikirkan negatif, kita akan berasa kesakitannya doktor. Tetapi kalau kita fikirkan positif, kita akan menikmati kelazatannya doktor. Okey, semoga berjumpa lagi seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Ini merupakan siri yang pertama. Kita ada lagi siri-siri selepas ini dengan tajuk yang lebih menarik lagi untuk kita kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian saja daripada saya hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi.